Bekalan telur ayam dijangka stabil hujung bulan ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita tengah malam bersama saya, Muhammad Shah Musa. Malaysia memerlukan kerajaan yang kuat dan stabil. Justru Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengingatkan rakyat membuat pilihan tepat agar kebajikan, ekonomi dan pembangunan yang adil dapat dilaksanakan. Menurut beliau, kerajaan keluarga Malaysia diterajuinya terbukti cekap, berintegriti dan beramanah melaksanakan pelbagai program khusus untuk rakyat. Kita mampu mewujudkan kerajaan yang stabil dan saya yakin ekonomi kita akan bertambah baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kuasa kepada tuan-tuan, saya dah pulangkan mandat kerajaan yang ada hari ini kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menentukan. Saya bubarkan parlimen kerana tak tahan dengan tomahan-tomahan yang mengatakan kerajaan hari ini kerajaan tebuk atap, kerajaan tebuk belakang, kerajaan tebuk macam-macam. Dalam pada itu, Perdana Menteri menyifatkan kejayaan Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ke tengah membangunkan sosioekonomi luar bandar sebagai manifestasi kerajaan keluarga Malaysia yang cekap dan mampu mengurus stabil ekonomi dengan baik. Lebih 650,000 hektar kawasan luar bandar berjaya dimajukan ke tengah dan memanfaatkan lebih 168,000 penduduk. Saya ingin merakamkan tahniah atas kejayaan ke tengah dalam melaksanakan program pembangunan ekonomi dan sosial apabila berjaya memajukan kawasan luar bandar melebihi 650,000 hektar yang memberikan manfaat kepada lebih 168,000 penduduk. Saya yakin dengan kemampuan ke tengah untuk membangunkan kawasan ke tengah ini. Sebab itulah bajet untuk pembangunan kepada ke tengah ditingkatkan oleh kerajaan daripada 39 juta ringgit pada tahun 2022 untuk tahun 2023 kita naikkan kepada 56 juta ringgit. Di wilayah Ketengah, lebih 4,000 rumah dan premis bernilai 74.05 juta ringgit telah disediakan untuk keluarga Malaysia. Program Perumahan Rakyat Keluarga Malaysia turut diperkasa bagi meningkatkan kualiti hidup keluarga miskin tegar dan miskin. Manakala melalui program sokongan pengukuhan keusahawanan luar bandar, seramai 67 usahawan telah menerima sepenuhnya geran lebih setengah juta ringgit. Menerusi bajet 2023, peruntukan besar khusus buat penduduk luar bandar disediakan. Bekalan telur ayam di seluruh negara dijangka kembali stabil hujung bulan ini menerusi pelbagai insentif dalam menangani isu kekurangan bekalan berikutan permintaan yang mendadak. Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Perdagangan Dalam Negeri KPDN-HCP Dato' Roziah Abudin berkata, menerusi sesi konsultasi dengan pihak industri telah menyatakan komitmen untuk meningkatkan pengeluaran telur ayam bagi menampung keperluan pengguna. Diperjelaskan menerusi lawatan ke atas syarikat pengeluar juga, pihaknya mendapati mereka tidak menghadkan pengeluaran, malah telah menambah bekalan namun masih tidak mencukupi. Sebelum ini, media melaporkan kerajaan meneruskan pemberian subsidi kepada penternak dan pengeluar telur ayam dari bulan ini hingga Disember depan membabitkan kadar 80 sen bagi sekilogram ayam, manakala 8 sen bagi sebiji telur. Dengan keputusan itu dibuat selepas mengambil kira harga siling kedua-dua bahan berkenaan.
Di Pahang, Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Negeri Datuk Mak Ujin menjamin bekalan telur akan kembali pulih dan mencukupi termasuk ketika dipawali. Akuinya, senario itu berikutan permintaan tinggi termasuk pembelian panik ditambah waktu pusingan pengeluaran yang rendah mengakibatkan bekalan telur di negeri itu mengalami kekurangan. Permintaan tu banyak. Permintaan tinggi. Jadi pada masa sama dari segi pihak pengeluar pula dia ada masa downtime dia. Dia ada masa downtime yang mana memerlukan dia untuk recover atau recoup balik dia punya pengeluaran lah, production line lah. Jadi dia mengambil masa sikit lah untuk balik kepada asal. KPDNCP akan terus melakukan pemantauan di seluruh negeri bagi memastikan bekalan telur dan barangan keperluan lain adalah mencukupi untuk kegunaan orang ramai. Dalam hal itu, beliau berkata pelaksanaan SHMMP di Pawali 2022 bukan kuasa sehingga 26 Oktober ini melibatkan 8 jenis barangan terkawal. Perkhidmatan Pusat Mediasi COVID-19 PMC-19 yang ditubuhkan pada 11 November 2020 secara rasminya bakal ditamatkan Ahad ini. Memperincikan menerusi kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata sumbangan itu pautan bagi permohonan mediasi di laman sesawang www.pmc.19.gov.my akan ditutup pada 11.59 malam esok. PMC-19 berperanan membantu orang awam menyelesaikan pertikaian yang berbangkit daripada ketidakupayaan untuk melaksanakan apa-apa obligasi kontraktual yang timbul ekoran pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan penularan wabak COVID-19. Sepanjang penubuhannya, 290 kes dirujuk ke pusat itu dan daripada angka itu, 79 kes diselesaikan dengan nilai pertikaian terkumpul berjumlah 3.8 juta ringgit. Kerajaan mengucapkan terima kasih kepada pegawai dan kaki tangan PMC-19 bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri yang telah berkhidmat sepanjang penubuhan PMC-19 serta pengantara di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak yang menjayakan inisiatif itu. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak bimbang dengan gelombang terkini jangkitan COVID-19 yang didorong subvarian XBB. Walaupun varian XBB telah dikesan di Malaysia, namun tiada angka peningkatan dari segi kemasukan hospital dan kematian yang direkodkan. Kita sudah mula kesan gelombang kecil yang mungkin datang daripada XBB. Kita dah kesan dah XBB di Malaysia dan saya akan buat kenyataan penuh pada minggu depan. Setakat ini ia tidak membawa kepada peningkatan dari segi kemasukan hospital dan kematian. Itu yang menjadi kayu ukur yang penting bagi saya. Namun demikian, saya menjangkakan bahawa kes akan meningkat sedikit untuk beberapa minggu akan datang. Talian Krisis Kesihatan Mental Kebangsaan atau talian HIL 15555 mula beroperasi bagi membantu individu yang menghadapi masalah kesihatan mental mendapatkan bantuan awal. Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin yang menghubungi sendiri talian berkenaan berkata operator yang mengendalikan perkhidmatan itu telah dilatih dengan baik bagi membantu pemanggil. Mereka dilatih sama ada untuk menenangkan pemanggil ataupun untuk merujuk pemanggil kepada contohnya kepada talian kecemasan 999 ataupun kepada perkhidmatan kesihatan mental yang lain. Ya, jadi saya nampak satu usaha yang sangat baiklah. Beliau terdahulu merasmikan Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan NCMH di Cyberjaya. Talian dikendalikan Pegawai Psikologi Kaunseling KKM ketika ini beroperasi dari 8 pagi hingga 12.30 malam setiap hari termasuk cuti umum dengan waktu operasi mungkin ditambah baik pada masa depan. Talian 5 digit ini merupakan penambahbaikan kepada talian bantuan perkhidmatan sokongan psikososial MHPSS yang menawarkan bantuan sokongan emosi dan psikososial kepada individu yang terkesan.
Akuinya, tren peningkatan masalah kesihatan mental kini merupakan isu global dan telah dikenal pasti sebagai satu cabaran besar kepada sektor kesihatan. Situasi di Malaysia amat membimbangkan apabila berlaku peningkatan ketara kes bunuh diri iaitu 1,142 kes pada 2021 berbanding 631 kes pada tahun sebelumnya. KKM menempatkan 1,462 kaunselor termasuk pegawai dan sukarelawan psikologi kaunseling di Pusat Pemindahan Sementara PPS bagi membantu penduduk terjejas banjir. Untuk musim tengkujuh ni pun kita dah sediakan ya pegawai-pegawai ataupun tenaga kerja MHPSS kita yang akan ditempatkan di pusat pemindahan sementara banjir. Sebab kita tahu mangsa banjir ni bukan hanya kehilangan barang, benda dan sebagainya, tetapi melalui sangat tekanan mental yang sangat tinggi disebabkan musibah yang telah pun dialami. KKM dalam perbincangan untuk menambah 400 pegawai psikologi kaunseling sedia ada bagi memenuhi keperluan dalam kawasan luar bandar. Tenaga Nasional Berhad TNB menyenaraikan lebih 2,500 kaki tangan bahagian rangkaian pembahagian untuk menganggotai pasukan kecemasan keselamatan sebagai persiapan menghadapi banjir. Kenyataan Ketua Pegawai Rangkaian Pembahagian TNB Wan Nazmi Wan Mahmud menyebut kaki tangan berkenaan akan bertugas 24 jam bagi memastikan pengurusan bekalan tenaga elektrik teratur serta meminimumkan kerosakan perpasangan elektrik demi keselamatan awam. Selain itu, Pusat Pemindahan Sementara PPS juga akan diperiksa bagi memastikan bekalan elektrik berada dalam keadaan baik. Pengguna yang terputus bekalan elektrik ketika banjir dinasihatkan agar segera menghubungi TNB untuk tindakan lanjut. Bertemu kembali. Solidariti dalam kalangan pemimpin UMNO hingga akar umbi menjamin kestabilan serta kemakmuran negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengakui perpaduan dalam parti penting untuk kembali memenangi hati rakyat. Sebab itulah kita mengadakan perhimpunan ini. Sebelum ini, pelbagai persepsi telah dibuat oleh orang luar tentang kita. Ada kluster Putrajaya yang diketuai oleh Perdana Menteri. Ada kluster PWTC diketuai oleh Presiden UMNO. Ini yang dimomok-momokkan, yang tujuannya tak lain dan tidak bukan untuk melemahkan kita. Beliau yang juga Naib Presiden UMNO meminta mereka yang tidak tercalon pada PRU15 menerima keputusan parti. Yang penting dua perkara. Yang pertama, jangan berlaku perpecahan sesama kita. Dan yang kedua, mesti kerja kuat sehinggalah kita diisytiharkan sebagai pemenang. Terengganu bukan tak kuat. Berapa lama kita merintah Terengganu. Tetapi kerana adanya kes-kes cah keting, akhirnya kita kecundang di tempat kita sendiri. Sebab itulah apabila diumum saja calon, saya harap sesiapa yang tidak tercalon boleh menerima keputusan parti. Beliau berucap pada Majlis Himpunan Solidariti Kestabilan dan Kemakmuran serta Pelancaran Jentera Barisan Nasional di Jenago, Hulu Terengganu. Dakwaan kononnya Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak akan bertanding di kerusi Parlimen Bagan Datuk pada PRU15 adalah tidak benar. Menepis dakwaan itu, Datuk Seri Ahmad Zahid menyifatkannya spekulasi semata-mata. Keutamaan parti ketika ini katanya adalah menampilkan calon muka baharu bagi mencapai kemenangan di semua kerusi Parlimen dan DUN yang dipertandingkan. Saya fikir eloklah kita tanya pada orang itu atau kumpulan itu, dan saya belum terniat pun untuk melakukan yang sedemikian. Yang penting kita mesti mengenengahkan
mana-mana calon yang boleh memberi sumbangan kemenangan untuk pembentukan kerajaan kita di Putrajaya. 80 rondaan daratan dijalankan Jabatan Alam Sekitar JS Kuala Lumpur setiap 3 bulan bagi memantau kejadian pembakaran terbuka secara proaktif di Ibu Negara dan Putrajaya. Timbalan Pengarah JS Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Datuk Dr. Muhammad Izzani Mat Saleh menyatakan pemantauan berterusan bagi meningkatkan kualiti udara dan menangani isu alam sekitar. Dalam tempoh 8 bulan tahun ini, daripada 234 jumlah kes pembakaran terbuka yang direkodkan di Kuala Lumpur, hanya 1 kes dihadapkan ke mahkamah. Tegas beliau, tindakan bakal dikenakan kepada mana-mana pihak yang melakukan kegiatan pembakaran secara terbuka sewenang-wenangnya. Saman atau tindakan yang boleh dikenakan, kita akan keluarkan kompaun serta-merta di tapak pembakaran terbuka kalau kita tahu siapa yang membakar, di mana kompaun maksimum adalah RM2,000 dan sekiranya kompaun tersebut tidak dibayar, dia boleh dibawa ke tindakan mahkamah di bawah Seksyen 29A. Memorandum Persefahaman MOU antara Polis dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM dimeterai bagi kerjasama menambah baik keupayaan penyiasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN melibatkan bahan psikoaktif baharu NPS. Ketua Pilihan Negara Tan Sri Akral Sani Abdullah Sani memberitahu PDRM dan UKM bekerjasama menjalankan kajian dan penyelidikan antaranya melibatkan perincian sebatian aktif dalam dadah bagi menentukan bahan yang mendorong pengguna dadah terlibat dengan jenayah. Dalam perkara ini, Polis Diraja Malaysia menerusi Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN perlu memperluas dan meneroka kaedah baharu yang lebih komprehensif serta memerlukan penglibatan entiti yang mempunyai kepakaran dalam bidang yang berkenaan. Menerusinya, satu pangkalan data forensik molekul NPS akan dibangunkan. Sehingga kini, dadah jenis NPS masih belum disenaraikan dalam jadual Akta Dadah Berbahaya 1952 dan dilihat semakin kompleks berikutan pihak terlibat sentiasa cuba mencipta bahan kimia baharu untuk menggantikan bahan yang telah dijadualkan. Mahkamah Persekutuan menetapkan 3 hari bermula 19 Januari tahun depan untuk mendengar permohonan Datuk Seri Najib Razak bagi menyemak sabitan dan hukuman penjara 12 tahun serta denda kerana menyeleweng dana SRC International Sdn Bhd berjumlah RM42 juta. Timbalan pendaftar Mahkamah Persekutuan Wan Fatimah Zahra, Wan Yusof dan Siti Hajar Mustafa yang mendengar pengurusan kes memaklumkan mengenai tarikh berkenaan. Peguam Muhammad Farhan Muhammad Syafiee yang mewakili Datuk Seri Najib dan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Ashraf Adrin Kamarul turut mengesahkan tarikh perbicaraan itu. Muhammad Farhan turut memaklumkan 2 Disember ini untuk satu lagi pengurusan kes bagi semakan tersebut. Sementara itu, Muhammad Ashraf berkata pihak pendakwaan dan pembelaan perlu memfailkan hujahan masing-masing selewat-lewatnya 4 Januari. Prosiding pengurusan kes yang dijalankan secara dalam talian itu dihadiri Peguam. Bekas Perdana Menteri berusia 69 tahun itu kini menjalani hukuman penjara 12 tahun di penjara Kajang selepas gagal dalam rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan. Keluarga pemain bola sepak PJ City FC mendiang P. Rajes menerima RM3,555 daripada Perkeso setiap bulan menerusi skim faedah orang tanggungan. Bayaran itu akan berterusan kepada keluarga mendiang termasuk 3 anaknya mencecah usia 21 tahun. Sekiranya anak menjadi 21 tahun, kita melihat kalau mereka dapat belajar, sambung belajar, maka pihak Sokso akan terus, Perkeso akan terus membayar ini. Jadi ini adalah satu perkara yang amat baik yang mana kita pun ramai tak tahu bahawa kita wajib untuk buat caruman Sokso, Perkeso. Keluarga mendiang Rajes turut menerima faedah pengurusan mayat Perkeso sebanyak RM2,000 sekali bayar. Dalam itu, PJ City FC turut memberi bantuan RM10,000 kepada keluarga mendiang untuk urusan pengebumian.
Rajes meninggal dunia selepas terbabit kemalangan motosikal bamperan rumahnya selepas pulang menjalani latihan Ahad lalu. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan Sukan kita mulakan dengan kejuaraan motosikal Grand Prix Malaysia. Pelumba negara Kasma Daniel Kasmayuddin dan Azroy Hakim Anwar berharap dapat segera menyesuaikan diri dengan jentera masing-masing dalam sesi ujian masa Moto2 di Sepang esok. Dalam sesi latihan bebas yang tadi, kedua-dua pelumba negara itu dilihat masih tercari rentak dengan jentera baharu mereka itu. Kasma dan Azroy bakal menggalas cabaran pasukan Petronas MIE Racing di GP Malaysia atas tiket wildcard. Namun kedua-duanya gagal mencatat masa yang baik pada dua sesi latihan bebas di litar terbang sesepang SIC hari ini. Motosikal tu orang cakap tim dah soft, tapi cuma dapat 2 lap je dalam dry condition. So and after that hujan datang, and after kita tunggu red flag, and after the red flag kita orang start balik dan saya terjatuh di turn 9. Cuma hampir orang cakap tu setengah lap je. So orang cakap tu memang hari ni memang agak kekurangan banyak jugalah orang cakap daripada segi mileage serta motor dan juga setup motosikal memang agak ketinggalan lah. Kasma hanya mampu merekodkan masa terbaik 2 minit 12.071 saat dan berada di tempat ke-27 daripada 30 pelumba. Manakala Azroy yang membuat penampilan sulung dalam MotoGP pula berada di tempat ke-30 dengan 2 minit 11.216 saat ketika sesi pertama. Sementara itu, pelumba Moto3 negara Sharifuddin Azman yang turut beraksi menerusi tiket wildcard bersama pasukan Vision Track Racing mencatat masa ke-10 terpantas pada sesi pertama dan ke-27 pada sesi kedua. Skuad remaja negara akan memulakan cabaran dalam kejohanan hoki Piala Sultan Johor 2022 dengan menentang India di Stadium Hoki Taman Daya Johor Bahru malam esok. Walaupun hanya dibarisi 4 pemain berpengalaman, skuad kendalian Muhammad Amin Rahim itu tetap fokus untuk memberi aksi terbaik di hadapan peminat hoki tempatan. Pengurus pasukan I Venuswaran berkata perlawanan esok akan menjadi penampilan antarabangsa pertama buat 14 pemain muda negara. Jelasnya kejohanan itu juga menjadi medan terbaik untuk menilai pemain yang berpotensi mewakili negara pada Piala Dunia 2023 di Kuala Lumpur nanti. Pada saya, pasukan India merupakan salah satu pasukan yang terkuat di dunia kalau kita lihat ranking senior. Tapi apa yang lebih penting bagi kita adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Kita tidak seharusnya gentar dengan sesiapa. Apa yang kita harus fokus adalah kepada kendiri. Apakah pameran atau pencapaian yang terbaik yang kita boleh lahirkan.
Sementara itu, pengurus pasukan India Muhammad Alam optimis pasukannya mampu menampilkan aksi terbaik meskipun baru saja tiba di Johor Bahru semalam. Yeah, it's the first match ever against Malaysia. And let's see how is the preparation of the Malaysian, because the Malaysian didn't play in the last 2 years due to COVID. So let's see. Focusing on the first match, match by match, we are planning to the trophies. Tomorrow we are planning a match against Malaysia, then South Africa, then Japan, then Australia, and DB. So we are planning on the match by match. Mereka ditemui ketika sidang media perlawanan di Iskandar Puteri. Piala Sultan Johor 2022 kali ini disertai Malaysia, Australia, India, Jepun, Afrika Selatan dan juara bertahan Great Britain. Perlawanan lain menyaksikan Australia menentang Jepun manakala Great Britain menentang Afrika Selatan. Kami impikan penamat yang gembira. Demikian tegas Ketua Jurulatih Kuala Lumpur KLCT FC Boyan Hodak yang mahu pasukannya meneruskan mimpi indah mereka pada musim ini dengan menjulang gelaran Piala Konfederasi Bola Sepak Asia AFC setelah membantu KLCT menamatkan kemarau 32 tahun menjuarai Piala Malaysia. Boyan kini selangkah lagi untuk mencipta sejarah baru apabila anak buahnya turun menentang kelab Oman Asib pada aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil petang esok. Menurut Boyan, kejayaan KLCT mara ke final Piala AFC ini diibaratkan seperti mimpi menjadi kenyataan kerana pasukannya sebelum ini tidak diletakkan sebarang sasaran tinggi dalam saingan tersebut. Whole this year actually was, but even from last year, everything was like a dream for us. First to win this Malaysia Cup after 32 years, then we didn't plan that immediately this first year we will qualify for AFC, and then our target was just, because we were hosts, our target was just to go through the group stage. So we're still living our dream and we just hope that it will go all the way. We're happy ending. Pendali kelahiran Croatia itu bagaimanapun mengakui ia bukan tugas yang mudah buat The City Boys kerana lawan mereka memiliki kekuatan dengan 6 pemain yang merupakan pemain skuad kebangsaan Oman. Sementara itu, Kapten KLCT Paulo Josu percaya pasukannya kini sudah tidak sabar untuk membuktikan kemampuan sebenar dan melengkapkan kisah dongeng mereka dengan menewaskan juara Liga Oman itu. Happy, very proud and very glad to be here. That's important moment for the club, for us as a player, and yeah, we can't wait to play, and maybe there's a chance for we win. So we will fight until the end, and hopefully we can bring the title for Malaysia. Baik, saudara, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Assalamualaikum dan selamat malam.